Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton yang sedang beristirahat bersama keluarga tersayang. Bertemu kembali dalam program Lensa Global yang akan membawakan anda perkembangan semasa dan terkini yang berlaku di seluruh pelosok dunia. Beberapa penerbangan terpaksa dibatalkan dan pengangkutan kereta api dihentikan pada Rabu selepas hujan lebat akibat taufan Kanun melanda wilayah Jepun dan Korea Selatan. Pihak berkuasa memaklumkan taufan Kanun dijangka melanda bandar pelabuhan Pyongyang yang terletak di tenggara Korea Selatan pada Khamis. Ribut itu berada di Laut Selatan Kyushu, pulau utama barat daya Jepun, kira-kira 860 km dari Tokyo selepas membadai wilayah barat daya Okinawa. Ia mengekalkan kekuatannya dan bergerak pada kelajuan luar biasa 10 km sejam sekaligus menjadikan angin dan hujan akan berterusan dalam tempoh lebih lama. Kawasan Kyushu sudah ditenggelami air akibat hujan sepanjang bulan pada minggu lalu, kata Agensi Meteorologi Jepun JMA. Agensi itu mengeluarkan amaran hujan lebat dan angin kencang di kebanyakan bahagian selatan dan barat Jepun, menyebabkan pembuat kereta termasuk Toyota menghentikan pengeluaran kenderaannya buat sementara. Perdana Menteri Fumio Kishida turut membatalkan kehadirannya pada satu majlis bagi menadakan ulang tahun pengeboman bom atom Nagasaki yang diadakan di Kyushu. Pengendali kereta api West Japan Railway Company turut menggantung beberapa perkhidmatan kereta api lajunya di Kyushu, manakala permainan baseball profesional yang dijadualkan berlangsung di sana turut dibatalkan. Korea Selatan mengeluarkan amaran tertinggi apabila Kanun memaksa pembatalan hampir 80 penerbangan dan penutupan puluhan laluan laut dan jalan raya, kata Kementerian Dalam Negeri. Presidennya Yoon Seung-yeol turut mengarahkan pihak berkuasa untuk mencegah sebarang kerosakan, terutama di kawasan yang dilanda hujan lebat bulan lalu. Calon Presiden Ecuador Fernando Villavicencio maut selepas ditembak lelaki tidak dikenali kurang 2 minggu menjelang pilihan raya parlimen dan presiden, lapor agensi berita Jerman memetik pihak berkuasa pada Rabu. Lelaki yang tidak dikenali melepaskan tembakan ke arah Fernando Villavicencio 59 ketika beliau mahu memasuki kereta selepas berkempen di Quito kira-kira 6.20 petang, lapor media tempatan. Pejabat Peguam Negara berkata seorang suspek cedera parah dalam kejadian berbalas tembakan dengan anggota keselamatan dan kemudian meninggal dunia semasa dalam tahanan. 9 orang turut cedera dalam kejadian itu, termasuk seorang calon parlimen dan 2 anggota polis. Presiden Ecuador Guillermo Lasso berkata kesal dan terkejut dengan pembunuhan calon presiden Fernando Villavicencio, berikrar akan memastikan pelakunya tidak terlepas dari hukuman. Lasso berkata pihak berkuasa mengadakan pertemuan pada petang Rabu untuk membincangkan langkah yang perlu diambil susulan insiden mengejutkan itu. Jenayah terancang telah melampaui batas. Hukuman yang berat akan dikenakan mengikut lunas undang-undang, kata Lasso. Villavicencio adalah calon presiden untuk parti Build Ecuador Movement dan berada di tempat keempat atau kelima dalam tinjauan pendapat baru-baru ini. Sebagai seorang wartawan dan ahli parlimen, beliau sering mengkritik jenayah rasuah yang berleluasa di Ecuador. Pilihan raya presiden dan parlimen akan diadakan di Ecuador pada 20 Ogos selepas Lasso membubarkan parlimen di tengah-tengah prosiding pemecatan terhadapnya kerana dakwaan penyelewengan. Negara yang sedang dilanda krisis politik itu terus menyaksikan peningkatan ketara insiden keganasan. Jumlah kes pembunuhan meningkat daripada 2,115 kepada 4,603 pada tahun lalu dengan kadar 25 kes bagi setiap 100,000 penduduk yang juga rekod tertinggi dalam sejarah negara. Rusia melancarkan 2 serangan peluru berpandu terhadap bandar Pokrovsk di timur Ukraine mengakibatkan 9 orang terbunuh, ramai cedera selain pangsapuri dan sebuah hotel popular musnah, kata pegawai Ukraine. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky pada malam Rabu berkata 82 orang cedera dalam serangan itu dan operasi menyelamat di Pokrovsk kira-kira
75 km ke barat daya Bakhmut di Timur Donetsk dilaporkan selesai. Dalam kejadian berasingan, Datuk Bandar Donetsk yang dipilih Rusia, Alexei Kulumzin, dalam siaran media sosial mendakwa Ukraine pada Selasa membedil Bandar Donetsk sehingga mengakibatkan 3 terbunuh dan 10 yang lain cedera. Dalam serangan Pokrovsk, 2 peluru disasarkan ke pusat bandar yang sebelum perang dihuni kira-kira 60,000 penduduk dengan serangan berlangsung selama 40 minit antara satu sama lain. Menurut saksi, gambar yang disiarkan dalam talian oleh pegawai menunjukkan hotel Druzhba atau Friendship rosak teruk dengan beberapa tingkat hotel itu runtuh. Penduduk berkata hotel itu popular kerana dihuni wartawan, pekerja bantuan dan tentera. Ia adalah salah satu daripada beberapa yang masih beroperasi di wilayah Timur Donetsk berhampiran dengan barisan hadapan. Saksi memberitahu juru kamera Reuters 2 pekerja kecemasan terbunuh dalam serangan pertama dan Kementerian Dalam Negeri memaklumkan seramai 29 pegawai polis dan 7 penyelamat cedera dalam serangan kedua. Sekurang-kurangnya 41 pendatang tanpa izin atau parti termasuk 3 kanak-kanak dikhawatiri lemas selepas bot dinaiki mereka karam minggu lalu di Mediterranean. Agensi penyelamat di bawah naungan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau PBB melaporkan 4 mangsa yang ditemui selamat pada Rabu sudah dibawa ke Pulau Lampedusa di Itali. Bot besi dinaiki mereka terbalik dalam cuaca buruk antara malam Khamis dan Jumaat minggu lalu sejurus berlepas dari pelabuhan Sfax di Tunisia. Menurut pernyataan bersama agensi PBB untuk pelarian kanak-kanak dan penghijrahan, katanya mereka yang terselamat itu termasuk seorang remaja lelaki berusia 13 tahun yang bersendirian, seorang wanita dan 2 lelaki selepas hanyut selama beberapa hari sebelum diselamatkan oleh sebuah kapal dagang pada Selasa. Pada Rabu, mereka dibawa ke Lampedusa oleh pengawal pantai Itali. Dalam kenyataan berasingan, Palang Merah Itali yang menguruskan pusat penerimaan parti di pulau itu berkata keempat-empat mereka berada dalam keadaan sihat. Katanya mereka dilaporkan berasal dari Ivory Coast and Guinea dan tiada kaitan dengan parti lain yang hilang. Pada Isnin lalu, pegawai melaporkan 16 parti maut dalam tragedi kapal karam di luar pantai Tunisia dan Sahara Barat. Sehari sebelum itu, agensi migrasi PBB, Pertubuhan Antarabangsa untuk Migrasi atau IOM berkata sekurang-kurangnya 30 orang hilang selepas 2 kapal karam di Lampedusa. Pulau kecil itu terletak hanya 145 km dari Tunisia adalah pelabuhan pertama bagi ramai parti dari Afrika Utara menuju ke Eropah. Bagaimanapun, ramai dalam kalangan mereka tidak dapat bertahan, menjadikan laluan parti merentasi laut di Mediterranean Tengah itu perjalanan yang paling banyak meraguk nyawa di dunia. Oh my God, look at the harbor. Sekurang-kurangnya 53 orang terbunuh setakat Jumaat akibat kebakaran hutan yang melanda bandar peranginan Lahaina di Pulau Maui, Hawaii. Pihak berkuasa berkata kebakaran itu turut memaksa ribuan orang melarikan diri dari ibu kota Hawaii apabila api semakin merebak. Maui County dalam satu kenyataan berkata ketika usaha memadamkan kebakaran diteruskan, terdapat 17 kematian disahkan pada Jumaat di tengah-tengah kebakaran aktif di Lahaina. Ini menjadikan jumlah kematian meningkat kepada 53 orang dan kita khawatir angka ini akan meningkat kerana masih banyak kawasan yang belum boleh dimasuki, katanya. Rakaman video menunjukkan kawasan kejiranan dan perniagaan musnah selain kenderaan terbakar ketika api yang marak membakar hutan menutup kebanyakan jalan keluar dari Lahaina. Pekan itu adalah salah satu tarikan pelancongan utama Maui yang menarik kira-kira 2 juta pelancong ke pulau itu setiap tahun atau 80% daripada pelawat pulau berkenaan. Kebakaran hutan yang berlaku lewat sela-sela itu mengejutkan kebanyakan penduduk Lahaina dan pelawat sehingga memaksa beberapa orang lari, menyelamatkan diri dan terjun ke laut untuk melarikan diri dari api yang merebak dengan pantas. Jurucakap Jabatan Pengangkutan Hawaii, Ed Sniffen berkata sekurang-kurangnya 20 orang mengalami kesan melecur teruk dan dihantar ke Oahu untuk mendapatkan rawatan, manakala lebih 11,000 pelawat dipindahkan dari Maui.
Sekurang-kurangnya 16 jalan raya ditutup, namun lapangan terbang beroperasi sepenuhnya. Gubernur Josh Green berkata Hawaii tidak pernah mengalami bencana dan kematian yang begitu besar sejak 1960, setahun selepas ia menjadi sebahagian daripada Amerika Syarikat apabila tsunami mengorbankan 61 orang. Punca kebakaran hutan Maui belum dapat ditentukan. Bagaimanapun, Perkhidmatan Cuaca Kebangsaan berkata tumbuh-tumbuhan kering, angin kencang dan kelembapan rendah mendorong kejadian itu. Anggota bomba kini memadamkan 3 kebakaran besar di lokasi berasingan di pulau itu. Kebakaran turut memusnahkan bahagian hula kawasan perumahan di kawasan pedalaman Up County dan Kihei di Maui Selatan. Kebakaran Maui bermula pada lewat malam Selasa lalu, bertambah marak dengan pantas akibat tiupan angin kencang dari taufan Dora, dan menjelang Khamis sebahagian besar angin kencang sudah reda. Kira-kira 11,000 rumah dan perniagaan terputus bekalan elektrik di Maui yang mempunyai 165,000 penduduk tetap. Питание. Есть сброс шалового ока и 30-й. Rusia melancarkan kapal angkasa pendaratan bulan pertamanya dalam tempoh 47 tahun pada Jumaat dalam usaha untuk menjadikan negara pertama yang melakukan pendaratan di Kutub Selatan Bulan, wilayah yang dipercayai menyimpan poket air ais. Misi bulan agensi angkasa lepas Rusia, Roscosmos, yang pertama sejak 1976 itu berlumba dengan India yang melancarkan Chandrayaan-3 bulan lalu serta Amerika Syarikat dan China yang kedua-duanya mempunyai program penerokaan bulan lanjutan yang menyasarkan Kutub Selatan Bulan. Roket Soyuz 2.1V yang membawa kapal Luna 25 berlepas dari kosmodrom Vostochny 5,550 km ke timur Moskow pada 2:11 pagi Jumaat waktu Moskow. Ketua Ruang Angkasa Rusia Yuri Bosirov memberitahu Interfax bahawa kapal itu dijangka mendarat di bulan pada 21 Ogos ini. Sebelum ini, Roscosmos memaklumkan ia mendarat pada 23 Ogos depan. Luna 25, saiznya dikatakan seperti kereta kecil, dijangka beroperasi selama setahun di Kutub Selatan Bulan, di mana saintis Agensi Aeronautik dan Angkasa Lepas Amerika Syarikat atau NASA dan agensi angkasa lepas yang lain. Untuk itu sekian saja Lensa Global pada minggu ini. Pastikan anda terus bersama dengan kami pada minggu hadapan waktu yang sama hanya di Bernama TV.